Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini adalah video yang kedua. Okey, video kedua untuk cikgu terangkan soalan mock mid-year exam yang awak jawab hari Ahad hari tu. Okey, ni cikgu akan teruskan untuk soalan yang ke-15. Okey. Soalan ke-15 ni dia suruh kita cari rajah 5 menunjukkan sebuah bekas K berisi berisi air dan bekas kosong L. Semua air di dalam bekas K dituangkan ke dalam bekas L. Hitung ketinggian dalam sentimeter paras air di dalam bekas L. Gunakan pi sama dengan 22/7. Okey. Sekarang ni dia kata sebuah bekas K berisi air, dia tuangkan ke dalam bekas L. Dia suruh kita hitung ketinggian dalam sentimeter paras air di dalam bekas L. Okey. Okey, so sekarang ni apa yang kita kena buat, kita tahu isi padu air di dalam bekas K dengan isi padu air yang dimasukkan ke dalam bekas L adalah sama. Betul? Sebab macam mana sama? Sebab dekat sini air yang berada di dalam bekas K ni dituangkan je kat dalam bekas L ni. So air dia tak ada kurang, tak ada lebih, sama je kan? So isi padu dia sama. Isi padu untuk bekas K dengan bekas L ni, isi padu air dia sama. So bekas K ni adalah kubus, bekas L adalah silinder. Alright, so first kali apa yang kita kena buat, cari dulu isi padu untuk kubus. Okay, isi padu kubus sama dengan panjang darabkan dengan lebar darabkan dengan tinggi. So panjang dia 28 darabkan dengan lebar 18 darabkan dengan tinggi dia 22. Okey, tekan kalkulator, awak akan dapat 11,088 cm cube. Okey, sebab isi padu kan. Okey, kemudian kita kena cari isi padu silinder ni dulu. Sebab kita nak dapatkan ketinggian paras air dalam bekas L kan. Okey, so isi padu silinder. Okay, rujuk dekat buku rujukan awak ataupun buku teks. Isi padu silinder formula dia apa? Okay, isi padu silinder formula dia adalah pi J squared T. Okey, so pi dia dah bagi 22/7 darabkan J. J dekat sini dia bagi silinder ni diameter dia 42. Okey, awak nampak kan dia punya anak panah hujung ke hujung. So maksudnya itu adalah diameter dia. Sekarang ni dekat formula dia nak jejari. So awak gunakan kalkulator, cari dia punya jejari. 42 bahagikan dengan 2, awak akan dapat 21. Jangan lupa dekat jejari ada kuasa 2. So kuasa 2. Okay, darabkan dengan T. Tinggi dia. Tinggi dia kita tak tahulah. Ini yang kita nak cari. Okay, T. So tekan kalkulator, awak akan dapat 1386 T. Okey, so cikgu cakap tadi isi padu air dalam bekas K dengan isi padu air dalam bekas L adalah sama kan? So kita boleh comparekan. Cikgu sudah tulis ni. Comparekan 11088 sama dengan 1386 T. Okey, nak dapatkan nilai T sahaja 11088 bahagikan dengan 1386. Okey, tekan kalkulator, awak akan dapat 8 cm. So jawapan dia adalah yang kedua ni, 8. Okey, mudah je. Alright. Boleh Okey. Okey, teruskan dengan soalan seterusnya. Okey, soalan ni dia suruh kita cari, dia suruh kita permudahkan perkara berikut. Dia bagi x squared tambah 2x tambah 1 bahagi 6 bahagikan dengan x squared tolak 1 bahagi 2a. Okey, macam mana nak selesaikan ni? Okey, first kali kita kena faktorkan x squared tambah 2x tambah 1 ni, kena faktorkan
X squared tolak 2 pun kena fakturkan. Macam mana nak fakturkan? Okey, awak boleh gunakan kaedah yang awak dah belajar tu. Cikgu tunjuk guna kaedah pendaraban silang lah. Macam mana nak dapatkan dia punya pemfakturan dia. Dekat sini X squared tambah 2X tambah 1. Okey, sini X squared nak dapat X darab X lah. 1 nak dapat 1 darab 1. Okey, so cikgu tulislah X 1, 1. Sini positif kan? So positif, positif. Okey. Okey. So dekat sini berlakunya hasil pendarapan lah kat sini. Sini X darab. Sini berlakunya hasil apa? Operasi penambahan dekat sini. Sini berlaku operasi penambahan nanti. Sebelah kiri ni berlaku operasi pendarapan. So X darab X dapat X squared. 1 darab 1 dapat 1. Berlakunya pendarapan silang. Okay. X darab 1 dapat sini X darab 1 dapat X. So dapatlah ni berlaku operasi penambahan kan. X tambah X dapat 2X. So jawapan dia X squared tambah 2X tambah 1. So macam mana nak tahu dia punya pemfakturan tu? Oops. Draw pula. Pemfakturan tu kita ambil yang ni. Kita ambil yang ni. X tambah 1, X tambah 1. So sama dengan X tambah 1, X tambah 1. Macam tu cara dia. So kita dah dapat lah X squared tambah 2X tambah 1. Bila kita fakturkan kita dapat X tambah 1, X tambah 1. Okey, untuk X squared tolak 1 ni pun sama juga cara dia. Cikgu tak tunjuklah, nanti awak gunakan kaedah pendarapan silang ni ataupun kaedah lain yang awak tahu, awak akan dapat X squared tolak 1, awak akan dapat X tolak 1, X tambah 1. Okey, cikgu tak tunjuk lah ya. Okey, so dekat sini awak boleh tulis balik. X tambah 1, X tambah 1 bahagi 6. Okey, yang ni bahagikan. Okey, kat sini cikgu dah dapat X tolak 1, X tambah 1 bahagi 2A. Alright. So dekat sini kita boleh tukarlah. Bila kita terbalikkan 2A jadi naik ke atas, X tolak 1, X tambah 1 ni kita bawa ke bawah, dia akan jadi macam ni. X tambah 1, 6 darab. Kita tukarkan jadi dia operasi pendaraban. Bila kita tukar kepada operasi pendaraban, yang sebelah sini kita kena terbalikkan. Okey, X tolak 1. Ni tolak ni X tambah 1. Okey, so kita dah dapat macam ni. So bila dah dapat macam ni, X tambah 1 ni kita boleh potong. Potong 6 boleh potong dengan 2. Ni 3, ni 1. So kita akan dapat 2X tambah 1 bahagikan dengan 3X tolak 1. So kat sini jawapan dia adalah bukan 2 ya. Sorry. Bukan 2. Sorry. Sebab kita dah potong 2 tadi kan jadi 1. So A lah tinggal. A X tambah 1, 3 bahagikan dengan 3X tolak 1. So jawapan dia adalah D. Mudah je. Okey. Okey, selesai yang ni. Okey. Jom kita tengok soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya dia suruh kita kembangkan operasi ni. So macam mana nak kembangkan? 2P tolak 3, 5P tambah 4. Okey, macam mana nak kembangkan? Okey, 2P darab 5P. 2P darab 4. Negatif 3 darab 5P, negatif 3 darab 4. So kita akan dapat, kita tekan kalkulator, 2P darab 5P dapat 10P squared. Okey, 2P darab 5P darab 10P dapat 10P squared. 2P darabkan dengan 4 tambah 8P. Negatif 3 darab 5P, negatif 15P.
Negatif 3 darab dengan 4 dapat negatif 12. Okey, kemudian awak permudahkan ni, selesaikan ni 10p squared tambahkan dengan tambah ke 8 tolak 15 tekan kalkulator dapat negatif 7p tolak 12. So jawapan dia adalah 10p squared tolak 7p tolak 12. Okey, mudah. So jawapan dia C. Ini mudah je. Kembangkan satu-satu. 2p darab 5p dapat 10p squared. 2p darab 4 dapat 8p. Okey, settle untuk 2p. Okay, kemudian kita darabkan pula negatif 3 darab 5p, negatif 15p. Negatif 3 darab 4 dapat negatif 12. Kemudian awak ni lah selesaikan. Yang sama tu awak buatlah operasi yang kena dengan soalan ni. Kalau soalan ni 8p tolak 15p, tekan je kalkulator. Nanti awak dapat negatif 7p. So jawapan untuk soalan ni adalah C. Okey. Dah. Okey, soalan ni, antara urutan berikut yang manakah mempunyai nombor 5 yang hilang? Okey, which of the following sequence has the missing number of 5? Tick the correct answer. Okey, so untuk soalan ni jawapan dia adalah R. Okey, jawapan dia adalah R. Alright, soalan ni dia kata diberi 2P sama dengan Q bahagi TR tolak 4. Dia suruh kita calculate the value of R if P sama dengan 3 and Q sama dengan 30. Oh, Q sama dengan negatif 30. Okey, so macam mana nak buat? Masukkan sahaja nilai 3 dengan negatif 30 dalam rumus ni. So 2P kita tahu 3 sama dengan Q negatif 30 bahagi R tolak 4. So dia nak suruh kita cari nilai R. So kat sini darab dapat 6 negatif 30 R tolak 4. Okey, R tolak 4 ni bawa sebelah kiri akan jadi darab lah. R tolak 4 6 negatif 30. Okey, ni bila awak kembangkan 6R tolak 12. Okey, awak kembangkan 166, 368, 46, 24. Sorry, bukan 12, 24. Boleh tak hilang? Okey, 24 sama dengan negatif 30. Okey, 6R sama dengan negatif 24 bawa sebelah kanan, negatif 30 tambah 24. Tekan kalkulator. Tekan kalkulator, awak akan dapat 6R sama dengan negatif 6. Okey, nak dapatkan nilai R sahaja. R sama dengan negatif 6 bahagi 6. So, nilai R awak akan dapat negatif 1. Jawapan dia negatif 1. Okey, selesai soalan ni. Kita tengok soalan ni. Soalan ni lagi mudah. Rajah 2 menunjukkan sebuah segi 4 tepat. Dia suruh kita cari luas segi 4 tepat ialah dia suruh kita cari luas. Kita tahu luas adalah panjang darab lebar. Ini untuk luas luas segi 4 tepat sama dengan panjang darab lebar. Dekat sini panjang dia 2A. Darabkan dengan lebar dia B. So jawapan dia 2AB. Yang ini. Mudah je. Okey, kita laju soalan seterusnya. Okey, soalan ni dia suruh kita hitung jarak antara titik P dan titik Q. Okey, ingat formula jarak. Formula jarak adalah square root. Square root dalam kurungan X1 tolak X2 square tambah Y1 tolak Y2 Y2 square. Ingat formula ni? Okey, so sekarang ni dia suruh kita hitung jarak antara titik P dengan titik Q. Jadi masukkan sahaja nilai titik P dengan nilai titik Q dekat dalam formula ni. Okay, square root
X1 kita 7 tolak 7 square. Tambah 1 tolak 8 square. Okay, tekan kalkulator, awak akan dapat 49. Square root 49 awak akan dapat 7 unit. So jawapannya adalah 7 unit. Okey, mudah je. Okey, ingat formula jarak ni, jangan lupa. Okey. Okey, soalan ni dia kata rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan. Bahagian yang dilabelkan sebagai P ni apa? Alright. Okey, benda ni awak kena ingat P ni merupakan perentas. Okey, ini adalah perentas. Dia bukan diameter, dia bukan jejari, dia bukan lengkuk. Okey, diameter tu dekat mana? Di sini pusat bulatan kat tengah-tengah kan. Okey, garis yang melalui pusat bulatan, contohnya ni, okey, ini baru diameter. Diameter adalah garis yang melalui pusat bulatan. Okey, jejari ni apa pula? Okey, jejari ni adalah separuh daripada diameter. Okey, ini adalah jejari. Okey, sorry tulisan cikgu. Okey, lengkuk ni apa pula? Lengkuk ni yang ni. Contoh yang ni. Alright. Pen lain. Biru. Okey, yang cikgu birukan ni. Nampak tak? Ini baru dinamakan lengkuk. Ini baru dinamakan lengkuk. So, ini yang P ni adalah perentas. Okey. Ni awak kena ingat Okey, kita teruskan saja dengan soalan seterusnya. Okey, soalan ni dia suruh kita tentukan ciri sebuah kon. Okey, sebuah titik di permukaan mempunyai jarak yang sama dari pusat. Dua tapak bulat yang kongruen dan selari. Okey, dua tapak bulat. Dua tapak kon kita tahu bentuk dia macam ni kan. Cikgu lukis. Oops. Okey. Sekejap. Tak cantik pula. Draw. Kon. Okey. Alright. Dia kata semua titik di permukaan mempunyai jarak yang sama dari pusat. Okey. Dua tapak bulat yang kongruen dan selari. Bukan. Okey. Dua tapak rata iaitu poligon yang kongruen. Tak ada dua tapak. Dia ada satu tapak saja untuk kon ni. Okey. Satu puncak dan satu tapak bulat. Dia ada satu puncak, ada satu tapak bulat. So jawapan dia adalah yang akhir sekali ni. Okey, satu puncak dan satu tapak bulat. Yang ni tak semua titik dia di permukaan tak mempunyai jarak yang sama. Okey. Alright. Okey, kita teruskan saja. Dekat soalan yang ni soalan yang ke berapa? Oops. Cikgu pun dah hilang dah. Tapi cikgu teruskanlah lagi sikit je kan. Okey. Antara berikut padanan yang manakah tidak betul? Okey, bilangan sisi, bilangan perpenjuru. Okey, 3 sisi. Bentuk apa yang mempunyai 3 sisi? Okey. 3 sisi, cikgu lukis dapat bentuk segitiga. Okey, bilangan perpenjuru. Bilangan perpenjuru dia 1. Betul ke? Tak betul Tak betul. Kenapa? Sebab perpenjuru ni awak contoh cikgu tunjuk dekat untuk 4 sisi. 4 sisi ni kita akan dapat bentuk segi 4 sama. Okey. Ataupun nanti awak dapat segi 4 tepat lah. So 4 sisi. Bilangan perpenjuru ni maksudnya dari penjuru ni ke penjuru ni akan dapat satu perpenjuru. Penjuru dari sini ke penjuru ni akan dapat lagi satu penjuru. So maksudnya untuk soalan B ni betul. Dia mempunyai bilangan perpenjuru sebanyak 2. Okey, ni 1, ni 1. Kalau segitiga ni, perpenjuru ni macam mana kita nak sambung? Tak boleh kan? So sepatutnya bilangan perpenjuru untuk 3 sisi adalah 0. Okey, 5 sisi ni betul, 5. 6 sisi pun betul, 9. Nanti awak cuba 5 sisi ni pentagon. Okey, cikgu lukis pentagon.
Nanti awak cubalah cantumkan semua ni. 1, 2, 3, 4, dapat 5. Okey, untuk 6 sisi pun awak try lah. Dapatlah 9 nanti. Okey. Okey, untuk soalan seterusnya. Dia suruh kita tentukan sama ada setiap pernyataan berikut mengenai poligon tak sekata adalah benar atau salah. So, jawapan dia, jumlah sudut luaran poligon tak sekata ialah 360 darjah. Oops, pen. Okey, jawapan dia yang pertama, row yang pertama ni adalah true. Okey, bilangan paksi simetri poligon tak sekata sama dengan bilangan sisi. Salah. Okey, bilangan dia okey, tak sekata tak sama bilangan paksi simetri poligon tak sekata tak sama dengan bilangan sisi dia. Okey. Kemudian row ketiga, sudut luaran tambah dengan sudut dalaman adalah 180, betul. Poligon tak sekata adalah poligon di mana tidak semua mempunyai panjang yang sama, betul. Okey. So, settle yang ni. Ni awak boleh baca buku rujukan ataupun buku teks awak lah, boleh rujuk dia punya pernyataan untuk poligon tak sekata ni. Okey, kita teruskan. Okey, untuk soalan ni, berapakah saiz sudut luaran pentagon sekata? Okey, macam mana kita nak cari saiz sudut luaran ni? Dia dah bagi clue dekat sini, pentagon. Bila pentagon, sisi dia 5 sisi. Dia mempunyai 5 sisi. Macam mana nak cari saiz sudut luaran? Formula dia adalah 360 bahagikan dengan N. Kat sini kita dah ada N kan? So 360 bahagi 5, tekan kalkulator, awak akan dapat 72 degree. Okey, so jawapan dia adalah yang kedua ni. Mudah je. Okey, soalan ni settle. Rasanya tak ada ramai yang masalah. Okey, untuk soalan ni, dia suruh kita cari bilangan sisi poligon yang tidak lengkap berikut. Okey, sekarang ni kita ada satu gambar rajah. Gambar rajah ni dia bagi sudut luaran 45 darjah. Okey, sudut luaran 45 darjah. Okey, macam mana kita nak cari dia punya bilangan sisi? Okey, kejap. Cikgu dah terangkan ke atas, sudut luaran bersamaan 360 bahagi dengan N. Okay, kita gunakan formula tu dekat soalan ni. Okay, sekarang ni saiz sudut luaran sama dengan 360 bahagikan dengan N. Sekarang ni kita nak tahulah N tu berapa. Dia dah bagi dah sudut luaran 45 darjah. So 45 darjah sama dengan 360 bahagi N. So N bawa sebelah sini, sebelah kiri, jadi darab lah. 45 bawa sebelah kanan. So 360 darjah bahagi 45 darjah. Kita akan dapat N sama dengan 8. So jawapan dia adalah 8 sisi. Okey. Okey, rasanya yang ni pun tak ada masalah. Alright, kita tengok kepada soalan yang ni. Dia suruh kita padankan sebutan dengan pernyataan yang sesuai. Okey, soalan untuk row yang pertama ni. Okey, kolom yang pertama, nombor yang tidak dapat dibahagi tepat dengan 2. Okey, nombor yang tidak dapat dibahagi tepat dengan 2 adalah nombor ganjil. Okey. Urutan ini bermula dengan 0, 1, 1 dan sebutan berikut dapat ditentukan dengan menambahkan 2 sebutan sebelumnya. Ini adalah nombor Fibonacci. Okey. Nombor yang dapat dibahagi tepat dengan 2. Okey, ini adalah nombor genap. Susunan geometri pada pekali binomial segitiga. Ini adalah segitiga Pascal. Alright. Okay. Settle yang ni. Okay. Okay. Untuk soalan ni dia suruh kita factorize completely 2x squared tolak 50. Okay, macam mana nak buat soalan ni? Alright.
Mula-mula cikgu gunakan kaedah ni. Menggunakan beza antara dua sebutan kuasa dua sempurna. Okey, mula-mula cikgu akan keluarkan dulu dua ni daripada kurungan. Tolakkan. Macam mana kita nak dapatkan 50 apabila kita keluarkan dua daripada kurungan? Macam mana? Awak bolehlah gunakan kaedah bahagilah. 50 bahagi 2, awak dapat 25. Macam mana dapat negatif 25? Negatif 50 bahagi 2. Alright. Sebab nanti bila awak buat, awak kembangkan, awak still akan dapat 2x² tolak 50. Okey. Ni belum selesai lagi Okey. So bila awak dah buat macam ni, yang ni 25 ni, awak boleh kecilkan lagi. Kecilkan lagi, awak akan dapat ni x² tolak 5 kuasa 2. Alright. Oops, sorry. Ni padam, cikgu buat. Dah nak padam? Allah, okey. Okey. Kurungan ni. So, awak akan dapat macam ni. Macam mana dapat 5 kuasa 2 ni? 25, 5 kuasa 2 dapatlah 25. Okey. Cikgu ulang balik takut ada yang tak faham. Mula-mula, oops, kenapa tak hilang? Okey, mula-mula cikgu keluarkan 2 dulu. Okey, cikgu keluarkan 2 x². Macam mana kita nak dapatkan 50 apabila kita keluarkan 2 daripada kurungan? Okey, 50 bahagi 2 kita akan dapat negatif 25. Negatif 50 bahagi 2 dapat negatif 25. Okey, ini tak selesai lagi. Alright, sebab nanti bila awak kembangkan awak akan dapat sama juga 2x² tolak 50. Alright. So sekarang ni 25 ni kita tahu dia bila awak punca kuasakan dia awak akan dapat 2x² tolak 5 kuasa 2. Okey, 2x kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Kalau awak tekan kalkulator 5 kuasa 2 bersamaan dengan 25. Alright, dari sini awak boleh selesaikan terus. Okey, ingat dekat dalam buku teks, dekat muka surat muka surat 23, dekat situ ada kotak kecil dia tulis perhatian. 23 ada tulis perhatian tu. Bila dia punya nilai nombor dia macam ni, x² tolak 5², tengok tu dalam kotak. A² tolak B². Jawapan dia mesti A tambah B, A tolak B. Samalah juga macam ni. X tambah 5, X tolak 5. Okey. So jawapan awak akan dapat 2x tambah 5, x tolak 5. So jawapannya B. Macam ni je cara dia. Okey, yang cikgu cakap guna kalkulator tu untuk awak check balik. Betul tak? Dia punya bila awak faktorkan guna kalkulator awak dapat tak x tambah 5 dengan x tolak 5 ni? Okey. So jawapan dia 2x tambah 5, x tolak 5. Alright. Settle lah yang ni. Jawapan dia bukan A tau. Kalau awak kembangkan yang A ni patutnya dia jadi macam ni. X tolak 5, X tolak 5. Sebab kat sini yang kuasa 2 kan. So lain jawapannya B. Okey. Alright, berapakah nisbah panjang bagi satu sisi heptagon sekata kepada perimeter heptagon? Berapakah nisbah panjang sisi heptagon? Heptagon adalah 7 sisi. Okey, nisbah panjang satu sisi. Panjang satu sisi. 1, sini 2, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contoh Okey, panjang sini satu sisi adalah 1 sekata kepada perimeter heptagon. Perimeter heptagon maksudnya ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, so maksudnya nisbah dia adalah 1 nisbah 7. Okey, perimeter ni bila kita tambahkan semua bersamaan dengan 7. So jawapan dia adalah 1 nisbah 7. Mudah je. Okey, seterusnya.
Okey, soalan ni dia suruh kita permudahkan. Okay, permudahkan 2F tambah 3H squared tolak 2 dalam kurungan 3F tolak 2H tutup kurungan squared. So first kali, okay, selesaikan satu-satu dulu. Okay, selesaikan yang ni dulu. Okay, 2F tambah 3H squared. Okay, 2F tambah 3H squared. Maksudnya 2F tambah 3H 2F tambah 3H. Macam ni. Okay, 2F bawakan dia ke sini. 2F darab 2F dapatlah 4F squared. Lepas tu ni darabkan dapat 6FH tambah 6FH. Lepas tu yang ni pula 3H darab 2F tambah 6FH. Kemudian 3H darab 3H tambah 6H squared. Okey. So, yang ni 3 darab 3, 6 ke? Salah. Ini 9H squared. Okey. So, selesaikan dapat 4F squared tambah 12FH tambah 9H squared. Okey, ni baru satu ni. Okay, so, kita selesai yang kedua pula. Yang kedua ni, cikgu selesaikan yang ni dulu. Cikgu selesaikan yang ni dulu Yang dalam kurungan dulu. 3F tolak 2H. 3F tolak 2H. Okey, ni awak buatlah kembangan cikgu tak tunjuk. Cikgu bagi jawapan terus, awak akan dapat 9F squared tolak 12FH tambah 4H squared. Okey, sekarang ni dekat depan dia ada 2 kan? So, awak darabkan 2. 2 9F squared tolak 12FH tambah 4H squared. Okey, bila awak darabkan, awak akan dapat 18F squared. 2 darab negatif 12 dapat negatif 24FH. Ni dapat tambah 8H squared. Okey. So, awak dah dapatkan yang ni dengan yang ni. Sekejap cikgu bawah. Oops. Cikgu kecilkan lagi. Okey. Oops. Okey. So, awak masukkan je balik 4F squared tolak tambah 12FH tambah 9H squared. Tolak. Buka kurungan, masukkan nilai ni. 18F squared tolak 24FH tambah 8H squared. Tutup kurungan. Okey, nanti awak cuba selesaikan. Awak akan dapat negatif 14 F squared tambah H squared tambah 36 FH. Okey, awak selesaikan ni, awak akan dapat jawapan ni. Ni tambah 14, negatif 14 F squared tambah H squared tambah 36 FH. So, jawapan dia adalah A. Okey, so itu sahaja untuk video kali ni. Cikgu terangkan dah untuk soalan-soalan mock media. Okey, sekian, terima kasih.